Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang muliakan Tuan Imam, barisan ahli jawatankuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, insya-Allah malam ni kita sambung lagi perbincangan fiqh muamalat, yang mana tujuan yang paling besar mempelajarinya adalah tidak lain tidak bukan supaya setiap perkara, setiap transaksi, setiap jual beli, pelaburan atau apa-apa saja yang melibatkan kewangan, dia jadi halal di sisi Allah, di sisi syariah, di sisi apa yang dibahaskan oleh para alim ulama. Dan sebelum ni kita telah pun bincang pada beberapa isu. Setelah mana dah bincang dah tentang rukun berkaitan dengan jual beli, kita dah bincang berkaitan dengan serahan barang, kita dah bincang berkaitan dengan jual beli secara deposit, kita dah bincang, dan kemudian kita dah bincang juga berkaitan dengan jual beli secara bertangguh dan ansuran. Kita dah fokus juga, dan saya dah sebut sikit, kita ulang sikit lah pada bab yang akhir ni yang kita bincangkan pada sebelum ini, iaitulah berkenaan dengan jual beli yang mana kita buat jual beli tu, ataupun tuan-tuan ataupun sesiapa lah yang mungkin ada buat jual beli secara ansuran daripada sudut bulanannya, mungkin juga makan tahunan dan sebagainya, maka semua itu ada syarat dan ada rukun, ada perkara-perkara daripada sudut dimensi syariah yang perlu kita patuhi. Perkara pertama saya telah pun sebut bahawa jual beli secara ansuran ni dia dibenarkan oleh syarak, dibenarkan oleh syarak. Pertama sekali kita dah sebut jual beli bertangguh. Jual beli bertangguh itu sendiri dibenarkan, sama ada bertangguh daripada sudut serahannya, iaitulah barangnya, ataupun bertangguh daripada sudut duitnya, pembayarannya, seperti mana jual beli deposit yang telah pun kita bincangkan sebelum ini. Kerana Allah Subhanahu wa taala ini mengetahui bahawa manusia ini berhajat. Kadang-kadang kita tak boleh nak bayar sesuatu tu secara tunai. Maka dengan sebab tu Allah mengizinkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Man aslafa fi syai' fayusrifu ila kailin ma'lum aw ila wazanin ma'lum aw ila kailin ma'lum atau ila ajalin maklum atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Yang bermaksud, sesiapa yang mana nak melakukan jual beli secara bertangguh, maka pada waktu tu hendaklah dinyatakan daripada sudut timbangannya. Timbangan tu kena tahu. Maksudnya barang yang nak beli tu berapa kilo contohlah. Kemudian juga daripada sudut sukatannya, maksudnya besarnya macam mana, luasnya macam mana. Dan kemudian ila ajalin maklum, dan tempoh serahan itu juga mesti diketahui. Sebab kita tahu nak, bila nak tempoh serahan ni, dia adalah satu benda yang akan datang. Jadi bila sebut akan datang tu kena tahu seminggu ke, kalau campur dengan pos ataupun apa-apalah mekanisme yang digunakan itu berapa lama tempoh dia, maka dia kena nyatakan dalam kontrak jual beli itu. Itu maksud yang kita panggil sebagai jual beli bertangguh, dan ia diizinkan oleh syarak. Dan Allah pun sebut, iaitulah berhutang secara umumnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh atau ila ajalin musamman faktubuh. Yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa, wahai orang-orang yang beriman, bila mana kamu membuat perniagaan jual beli ataupun apa saja secara bertangguh hutang, maka pada waktu itu hendaklah kamu menulis hutang kepada satu masa tempoh yang tertentu, yang ditentukan. Pertama itu menunjukkan penulisan hutang itu sendiri, penulisan jual beli itu sendiri adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tulislah. Nak lagi benda yang kecil-kecil. Yang besar-besar kita bayar tiap-tiap bulan. Ni mula tuan-tuan. 1 bulan ni mulalah. Kan, siapa yang mana ada apa-apa lagi urusan boleh pergilah jumpa dengan bank dan sebagainya. Tapi siapa yang mana dah start, dah boleh mula, maka pada waktu dia kena mula membayar hutang. Dan kita nak sebutkan bahawa membayar hutang itu adalah kewajipan, dan Islam tidak melarang kita untuk berhutang dengan satu keperluan yang dibenarkan. Tapi bila mana buat tempoh, maka kena tahu berapa hutang kita tu.
Jumlah hutang kita, tuan-tuan boleh semaklah dekat kita punya penyata ke, dekat apa ke, dekat kita punya online apa semua tu dah ada, nak semak berapa baki hutang kita ataupun pergi minta kat bank statement ataupun apa-apa, maka telah dinyatakan berapa baki kita punya hutang. Tempohnya berapa lama lagi. Maka Islam membenarkan untuk buat secara bayaran bertangguh ataupun secara bertangguh juga dalam satu isu lagi, iaitulah secara ansuran bulanan seperti mana yang kita sebutkan tadi. Itu apa yang kita bincangkan pada sebelum ini, dan kita sambung hari ini insya-Allah. Berapa isu lagi berkaitan dengan jual beli ini, iaitulah jenis-jenis jual beli yang dibenarkan oleh syarak. Jenis-jenis jual beli yang dibenarkan ataupun diharuskan oleh syarak. Baik, yang pertama dipanggil sebagai at-tauliyah. At-tauliyah ni macam eja tauliah tu lah, tauliah wilayah kan, tauliah Selangor dan sebagainya lah, tauliah tu. Baik, jual beli tauliah ni maksudnya apa? Iaitulah jual beli dengan harga yang sama dengan harga belian modal. Jual beli dengan harga yang sama harga belian, iaitulah modal yang kita lakukan jual beli. Itu dipanggil at-tauliyah. Ni kita tahu dah. Kan ada je orang buat jual beli sama je daripada sudut harga dia. Mungkin dia beli satu kasut ke satu apa, tiba-tiba dia pakai, rupanya tak muat dengan dia. Baru beli semalam, hari ni dia nak jual lah. Tapi tak nak jual tu dengan harga, mungkin harga berkurang, nak jual dengan harga sama juga. Sebab baru test saja, dia tak pernah pakai lagi, tak orang tua kata apa, tak pernah jejak tanah lagi kan, kasut ataupun apa, maka pada waktu jual dengan harga yang biasa, maka yang tu dibenarkan oleh syarak, fiqhnya membenarkan, hukumnya membenarkan. Itu dipanggil jual beli at-tauliyah. Baik, saya ringkaskan tuan-tuan. Yang kedua dipanggil sebagai jual beli murabahah. Murabahah asal di perkataan rabahah. Rabahah ni maksudnya untung. Jadi ceritanya murabahah ni jual beli yang ditambah dengan margin keuntungan. Yang tu yang kita selalu buat. Tapi ada dua keadaan, nanti kita bincang. Ada orang yang telus, dia akan bagi tahu berapa keuntungan yang dia ambil. 20%, 30%. Ada setengah-setengah jual beli yang dia tak bagi tahu berapa keuntungan yang dia ambil. Adakah dua-dua itu dibenarkan ataupun kena bagi tahu keuntungan? Kalau beli air mineral RM1, kena bagi tahu dia saya ambil untung RM1 ni. Ataupun bagaimana? Itu dia punya perbincangan yang kita nak pergi pada bab ini. Baik. Pertama sekali bila sebut tentang murabahah, dia adalah satu perkara yang mana dibenarkan daripada sudut syarak. Kerana berlaku di zaman Nabi SAW, para sahabat, antaranya Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, beliau menjual kambing dengan harga setengah dinar, dia beli setengah dinar, dan dia jual dengan harga 1 dinar. Hadis ni pun kita dah sebut dah pada bab sebelum-sebelum ni. Jadi menunjukkan bahawa dia ada tambahan margin keuntungan situ. Berapa? Setengah dinar. Beli setengah dinar modal, jual dengan harga 1 dinar. Maksudnya keuntungan dia adalah setengah dinar. Itu maksud margin keuntungan yang ada dalam jual beli yang dipanggil sebagai murabahah. Dan dalam konteks kita meniaga, tuan-tuan mungkin ada buka kedai makan, ada buka berkaitan dengan apa, dengan perniagaan tertentu, perkhidmatan tertentu, semuanya fokusnya lebih kepada barang lah. Maka semua tu kalau tuan-tuan beli dengan harga modal, jual dengan harga modal, memang tutup kedai lah tuan-tuan kan. Nak masa-masa Covid ni lagilah kan, itu kira sedekah tu, itu bukan jual beli. Baik, jadi daripada sudut asasnya, kita beli mesti nak keuntungan. Jadi keuntungan ni pun kita telah pun bincangkan berapa persen sebenarnya. Nak ambil 100% boleh ke tak? Saya dah sebut dah, secara umumnya tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan had maksimum yang kita boleh ambil keuntungan. Kalau katalah contoh kita buat perniagaan apalah, jual jentera. Contohlah kita jual pang racun contohnya. Pang racun tu modal kita beli contohnya 500. Kita nak jual dengan harga 1000. Tak ada masalah, jual dengan harga 1000. Kan? Nak jual dengan harga 1,500. 1,000 keuntungan. Tak ada masalah. Kerana daripada sudut fiqahnya tidak ada larangan daripada hadis-hadis ataupun mana-mana para ulama pun tidak ada larangan untuk mengambil lebih daripada 100% keuntungan yang kita buat tu. Maksudnya harus. Kalau tuan-tuan tengok pun kan, saya pernah buat contoh kan, segelas air TO. Itu kalau ikut modal tu berapa pusing je tuan-tuan? Gula berapa? 10 Air berapa? 10 Dia punya teh berapa? 10 contohlah. Kos elektrik apa semua kedai tu, katalah kos untuk satu gelas air tu campur bayaran pekerja, gaji semua, kita katalah 50 So 50 ni ataupun 60 So kita jual dengan harga RM2, berapa keuntungan kita? 100, 200%. Kan? Jadi di situ pun kita tahu dah bahawa keuntungan tu, jual nasi. Nasi berapa satu tu?
Kalau kita ikutlah satu cupak ataupun satu kita panggil satu pinggan ataupun satu mangkuk tu, kita letak dalam tu. Berapa kos dia? Dengan lauk dengan apa? Sudah tentu harganya kita ambil keuntungan tu sekali ganda. Itu paling minimum tuan-tuan. Itu paling minimum. Ada yang ambil mungkin 150 150%. Ada yang ambil mungkin 2 kali, 3 kali ganda dan sebagainya. Maka asalnya tidak ada penetapan, cuma pada barang-barang tertentu dia ada dia punya price shilling dia. Harga shilling dia tu ada. Macam ayam musim perayaan, barang-barang apa semua tu, yang tu kena ikut standard lah. Dia tak boleh naik sesuka hati. Dan juga pada keadaan tempat-tempat tertentu. Air mineral sebagai contoh. Kalau di tempat kita berapa? Kalau di KLIA dah tentu harganya sekali 2 kali ganda. Berdasarkan tempat dia. Kenapa tempat dia jadi mahal pula, tempat kita jadi murah? Kerana sewa dia. Kerana jumlah yang dia perlu bayar untuk apa-apa kos yang berkaitan lebih tinggi daripada tempat kedai yang biasa disewa di tempat kita. Jadi dia kena naikkan harga. Di situ kenapa ada harga, ada perbezaan daripada sudut yang pelbagai. Jadi adakah syarak membenarkan? Itu kita nak bincang. Kita bukan bincang harga naik berapa semua tak. Kita nak bincang boleh ke tak boleh. Jawapannya ia diharuskan oleh semua para ulama. Diharuskan oleh semua para ulama untuk mengambil lebih pun daripada satu patuh dengan syarat pembeli-beli redha lah dengan pembelian itu. Dan di sini juga benda ni dah berlaku dalam kehidupan kita. Bukan baru kita kata boleh ambil 200%, 300%. Tak, lebih pada itu pun ada tuan-tuan. Dengan modal tertentu dan sebagainya. Maka ini merujuk kepada apa? Keharuskan daripada sudut syarak. Sebagai apa? Contoh dalilnya, iaitulah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, anak kepada Az-Zubair bin Awam. Iaitulah sahabat Nabi yang dijamin syurga, 10 orang sahabat Nabi. Beliau buat apa? Az-Zubair bin Awam ni, beliau ni satu orang yang bankers di zaman Nabi. Beliau ni antara orang yang tempat orang menyimpan duit. Bila orang pergi musafir nak pergi mana, simpan duit kat dia. Jadi bila dia simpan tu, dia kata la walakin huwas salam. Aku tak nak simpan betul-betul saja, tapi aku nak buat pinjam. Maksudnya duit yang ada pada aku ni aku pinjam daripada kamu yang simpan dekat aku. Pinjam lah. Jadi pinjam tu dia beli rumah dekat Mesir, dekat Madinah, dekat Mekah, dekat mana, dia beli rumah. Bila dia meninggal, harga tanah tu lebih kurang dalam 170,000 tuan-tuan. Waktu tu lah 170,000 dinar. Kemudian dijual oleh anaknya 10 kali ganda daripada harga tu. Maka menunjukkan para sahabat pun tak mengingkari perkara tu. Dengan berdasarkan masanya, keadaannya, situasinya, tempatnya, maka harga boleh jadi naik, jualan tu boleh jadi harga yang tinggi. Yang itu tidak jadi masalah. Cuma sekarang ni isu dia adalah pada barang makanan asasi. Yang tu kena ada kawalan lah. Tapi daripada sudut tanah, sudut apa, contoh tuan-tuan, pada zaman dulu dengan zaman sekarang, takkan jual harga dulu. Memang tak berbaloi lah jual dengan harga dulu, jual dengan harga sekarang, tak ada masalah. Semua tu ada kaitan dengan kenaikan harga dan ia diharuskan daripada sudut syarak. Baik. Jadi murabahah kita boleh bagi pada dua. Satu yang dipanggil sebagai murabahah ni, secara asasnya kita kena nyatakan keuntungan berapa kita ambil. Itu kalau kita buat jual beli yang nama konsepnya murabahah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi kepada perbankan Islam, dia akan bagi tahu kos berapa kereta ni dan kemudian berapa keuntungan yang bank ambil. Kita tahu semua tu. Memang dijelaskan dalam kontrak. Bukan dia main sembunyi-sembunyi ke berapa keuntungan dia ambil, dia tak bagi tahu. Tuan-tuan beli rumah kalau buat secara murabahah, khususnya murabahah ni dia adalah kereta lah kebiasaannya. Jadi dia akan bagi tahu berapa harga kereta ni, berapa keuntungan yang dia ambil. Yang tu secara telus. Secara telus dia kena bagi tahu. Dia tak boleh bagi tahu macam ni tuan-tuan. Contoh, satu orang ni dia jual baju. Baju tu dia beli dengan harga RM50. Dia jual dengan harga RM100 contohnya. Tak ada masalah lah. Tapi isunya apa dia? Dia bagi tahu dekat peniaga tu, saya tak dekat yang pembeli tu, saya tak ambil banyak pun. Dia kata saya ambil 10% je keuntungan. Padahal dia ambil tu banyak tu, 100%. Yang tu pembohongan dan penipuan. Jual beli itu tidak sah daripada sudut syarak kerana ada unsur-unsur penipuan. Walaupun pembeli tu dia beli. Tu kena hati-hati tu. Ataupun kita buat diskaun dalam menipu. Ni pun banyak orang buat tuan-tuan. Ini semua strategi marketing yang dilakukan oleh orang di luar. Bila tak faham tentang muamalat, dia akan buat macam ni. Contohnya macam mana? Harga kasut tu RM20. Dia jual dengan harga RM100. Kemudian dia kata diskaun 50%. Nampak tak? Itu strategi itu sebenarnya. Untuk orang kelabui mata orang dengan orang melihat kepada diskaun. Bukan melihat kepada harga asal. Jadi sebenarnya dia dah untung RM30. Tapi dia kata harga ni 100, diskaun 50%. Maksudnya RM20 modal dia dapat, 30% keuntungan dia dapat. Dia tak telus dalam melakukan
dia punya diskaun, dan diskaun tu sebenarnya dipanggil sebagai murabahah dalam jual belinya. Patutnya diskaun tu dia kena jelas berapa sekian-sekian tu diskaun pada ejen umur barang tu, bukan kepada taktik untuk menipu pembeli, mengelabui mata pembeli pada diskaun yang telah diletakkan. Itu kalau tuan-tuan pergi tempat-tempat lain ada 80% diskaun, tuan-tuan kata oh ni hebat ni. Kan pakaian branded kan, baru-baru item yang cantik, yang molek, yang berjenama, maka kita tengok 90% diskaun. Daripada harga 1000 diskaun 90%, 100 saja. Ini kena beli ni. Padahal sebenarnya mati-mati kena kelentung, tuan-tuan. Jadi hati-hati orang yang buat diskaun seperti ini dalam jual beli, dalam apa? Dia mengelirukan dan dia boleh membatalkan kontrak jual beli. Baik, itu satu isu. Jadi bila dia buat secara murabahah, iaitulah secara ditambah margin keuntungan, dia bagi tahu berapa ambil untung, dia kena bayar ataupun dia kena ambil keuntungan apa yang dia nyatakan. Dia tak boleh ambil lebih, dia tak boleh menipu. Kalau tak, batal jual beli. Baik, itu satu konsep. Yang kedua, dia boleh buat jual beli secara tambah margin keuntungan tanpa dia bagi tahu berapa dia ambil keuntungan. Boleh? Ni berapa air mineral ni tuan-tuan ambil. Yang ni dalam jual beli diistilahkan panggil musawamah. Musawamah ni maksudnya dia tak bagi tahu berapa keuntungan, margin keuntungan yang dia ambil. Beli kereta ke, beli rumah ke, jual itu ke, jual ini ke, jual dekat apa? Kita punya buka kedai, jual barang makanan asasi ke, apa-apa ke. Kita tak bagi tahu. Beras ni kita beli berapa, kita jual apa. Tak bagi tahu. Tak bagi tahu tu tak ada masalah. Tapi kalau dia bagi tahu, dia kena nyata secara jujur berapa keuntungan dia ambil. Dia tak boleh tipu dalam keuntungan yang dia ambil tu. Dia tak boleh kata saya ambil ni alah RM1 je untung, padahal RM5. Dia bagi tahu tu saja, dia nak bagi tahu. Sebenarnya dia mengelirukan, dan daripada sudut prinsip syarak tidak dibenarkan jual beli seperti itu. Kalau tak bagi tahu, tak payah bagi tahu betul. Settle cerita dia. Tak payah disebutkan berapa jumlah yang disebutkan. Kalau nak buat jual beli secara musawamah ataupun secara keuntungan kita ambil tapi tak bagi tahu berapa dia punya keuntungan, itu pun diharuskan daripada sudut syarak. So tuan-tuan boleh nampak dua lah. Kalau buat murabahah bagi tahu keuntungan, itu saja sakat keuntungan yang dia boleh ambil. Kalau buat secara musawamah, tak bagi tahu berapa jumlah, maka yang tu pun tidak menjadi masalah, dan dia boleh ambil berapa banyak keuntungan yang dia nak. Jadi dia sebenarnya, sebab tu kata Imam Malik, yang murabahah tadi itu adalah transparent, kita bagi tahu. Ni berapa keuntungan, saya tak ambil banyak, ambil 50%, memang 50% pun dia ambil keuntungan. Itu yang dipanggil sebagai kejujuran dalam dia melakukan jual beli dengan menyatakan keuntungan berapa dia ambil. Kalau tak nyata, boleh ke? Boleh juga, tak ada masalah, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Baik, itu yang kedua. Kemudian seterusnya, kita pergi kepada jual beli yang dipanggil sebagai muhatah. So kita ada tadi tauliah, murabahah dan muhatah. Muhatah ni senang je tuan-tuan, iaitulah jual beli yang mana di bawah harga modal. Kita beli, kita jual tu dengan bawah harga modal. Sebenarnya kita buat dah pun, cuma kita nak tahu, rupanya ada hukum dia. Ada endorsement daripada fiqh, daripada syarak yang membenarkan jual beli seperti ini yang kita buat hari-hari tu. Kan contoh kita jual apa-apalah yang kita tak nak ke apa, second hand contohnya, peti ais ke nak pindah rumah, katil ke nak pindah rumah, beli 700 jual 300, tak ada masalah. Yang tu dipanggil sebagai muhatah, dan itu tak perlu dinyatakan berapa modal kita beli pun tak apa, tak ada jadi masalah. Baik, itu muhatah. Kemudian seterusnya, tak adalah penetapan berapa yang kita ikut kadar orang yang nak beli tu. Kalau kata kita beli 700 jual 600, dia sanggup beli, tak ada masalah. Kalau kata nak sampai 50% kita punya kurang less harga tu, tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan, saya suka ada satu kedai ni, dia jenama pakaian sukan terbesar di Asia. Saya sebut terus lah, namanya Al-Ihsan Sports Sinan Berhad. Saya dulu pernah berkhidmat kat sini. So antara benda, Tuan Haji Ali, dia CEO yang sangat hebat, very humble, sangat kaya, tapi sangat humble dengan manusia lah, dengan orang. Jadi beliau ni buat apa? Punyalah dia nak kata sangat transparent pada setiap kasut yang dijual tuan-tuan. Dia ada tag yang dia akan letak. Tag warna hijau, new arrival. Tag warna ungu, sudah 3 bulan kasut tu. Tag warna oranye, 6 bulan ke atas. Ni mana kedai nak buat ni tuan-tuan? Adalah kedai buat, tapi dia buat sungguh-sungguh supaya dia nak bagi tahu orang kenapa kasut ni lebih murah daripada tag warna hijau. Sebab kasut ni dah 6 bulan. Kalau pakai, yes dia original, tapi bila pakai bawa jogging mungkin dah tak berapa tahan sebab dia dah aging, dia dah lama dah 6 bulan. Jadi dia transparent dalam bab jual beli tu. Kan itu menunjukkan bahawa kalau kita nak buat macam tu lah tuan-tuan. Tapi kalau buah-buahan nak buat macam mana kan? Takkan tak tag orange kan, yang warna 3 hari ke atas tak tag orange contohnya kan. Tak jadilah. Tu kita nak bagi tahu asasnya
begitu transparan dalam isu berkaitan dengan harga bila mana melakukan jual beli. Itu kaedah dia. Okey, kemudian yang keseterusnya. Ada 4 ya. Yang keseterusnya dipanggil sebagai jual beli al-isyrak. Al-isyrak maksudnya perkongsian. Tuan-tuan, nanti kita akan bincang bab musyarakah. Musyarakah ni maksudnya syarikat. Kita dok bahas ikut SSM, ada Sinan Berhad lah, ada enterprise lah, ada syarikat yang mana macam-macam cerita lah. Tapi dalam Islam itu sendiri ada berapa jenis syarikat, yang mana dalam isu tu sebenarnya kita nak buat jual beli ataupun pelaburan ataupun perniagaan lah. Ada yang dipanggil sebagai syarikatul inan. Ni tak apa tuan-tuan, nanti kita akan masuk bab syarikat. Ini saya nak ringkaskan saja. Syarikatul inan maksudnya adalah orang yang melabur dan orang yang menguruskan modal pelaburan dalam syarikat tu, dia kerjasama. Dia kerjasama. Hak ni pun turun padang, yang ni pun tolong, yang ni, semua sekali kerjasama. Semua pada pelabur dan juga orang yang menguruskan pelaburan syarikat tu dalam syarikat pekerja tu, semua tu berganding bahu untuk menjalankan ataupun mencari keuntungan dengan syarikat yang dia gunakan itu. Baik, itu dipanggil syarikatul inan. Hak ni semua para ulama bahas, tak ada isu. Terutamanya mazhab Syafi'i okey. Okey, itu satu isu. Yang kedua dipanggil syarikatul wujuh. Syarikat wujuh ni mana? Ni banyak tuan-tuan kat Malaysia. Dia ni katalah satu orang datuk ataupun satu orang selebriti, satu orang terkenal, dia ni tak sumbang modal apa pun, just tampal muka dia je kat syarikat tu. Ataupun dia ni jadi ambassador ke, kan? Dia jadi sebagai apa-apa sajalah. Dan dia tak keluar modal. Dia cuma letak muka, tampal muka je. Dengan sebab tampal muka dia tu, produk tu laku contohnya. Dengan sebab dia, nama dia tu ada, maka syarikat itu ramai orang nak invest ataupun ramai orang nak berjual beli, melabur, meniaga dengan syarikat itu. Itu juga adalah syarikat yang dibincangkan oleh sebahagian para fuqaha. Sebahagian menyatakan patutnya kena kerjasama macam syarikat yang pertama. Tapi yang ni dengan sebab nama dia, dengan sebab muka dia terkenal contohnya, maka yang tu juga sebahagian para ulama membenarkan. Padahal tak ada modal pun, dia cuma pakai muka dia saja. Banyak jenis syarikat ni tuan dalam Islam ni. Ada syarikat yang mana dipanggil abdan. Abdan ni contohnya syarikat dia pergi tu atas dasar dia bekerja macam kita buat lah. Kita dibayar gaji macam tu kan. Kita tak pening-pening kepala nak fikir pasal berapa keuntungan syarikat apa semua. Yang penting bulan-bulan kita dapat gaji dengan sebab kita kerja. Itu pun ada juga jenis syarikat yang macam tu. Dan ada juga jenis syarikat yang saya tak ada modal. Contohnya, saya tak ada modal, tapi saya ada kepakaran. Macam tuan ada modal, tapi kepakaran tu tuan-tuan banyak lagi lah mungkin bisnes lain nak buat. Jadi tuan-tuan bagi dekat saya modal, dan kemudian pada waktu itu kita buat kerjasama, dan akhirnya saya gunakan saya punya kepakaran, tuan guna modal tuan. Jadi pada waktu dipanggil sebagai mudarabah. Tu ada nama-nama dia tuan-tuan. Benda yang kita buat ni kadang-kadang fiqh dah bincang dah. Cuma nak bagi tahu ada konsep dia, ada cara dia, ada hukum dia, ada rukun-rukun dan syarat yang perlu diikuti. Itu insya-Allah nanti kita akan pergi masuk satu persatu. Jadi jual beli secara berkongsi, pensyarikatan, maka yang itu juga diharuskan oleh syarak dengan syarat-syarat tertentu. Kalau kata nak buat tanzil, ni contoh dah. Dipanggil tanazul. Tanazul ni satu konsep, kita menggugurkan hak kita kepada orang tertentu. Itu dipanggil tanazul. Tanazul ni sangat banyak tuan-tuan. Ada tanazul dalam isu berkaitan dengan faraid, harta pusaka. Yang tu yang dipanggil sebagai bagi sama rata tu. Kan ada orang dia payah nak cerita 1/4, 1/6, 1/3, 1/2. Dia kata jom kita buatlah pakat adik-beradik, semua redha, semua suka, kita bagi sama rata saja. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Itu dipanggil hak tanazul. Maksudnya apa? Yang lelaki menurunkan sebahagian hak yang dia ada tu kepada adik perempuan dia. Sebab perempuan dapat 1/4, dia dapat 1/2 contohnya. Jadi lebih sikit lah yang adik-beradik perempuan tu dapat, maka dia pun menurunkan hak dia. Contoh lagi dalam isu perkahwinan, iaitulah dipanggil nikah misyar. Nikah misyar ni tuan-tuan, nak bagi contoh mudah ginilah. Ada satu wanita ni dia kaya, tapi dia ni tak kahwin lagi contohnya. Kerja hebat, CEO ke, manager ke apa semua, dia sangat kaya. Kemudian dia ni mungkin umur dah 40 tak kahwin lagi contohlah. Dia pun nak cari laki-laki yang biasa saja, dan kemudian pada waktu tu yang penting dia berkahwin, kemudian menghidupkan sunnah Nabi SAW, tapi dia bagi tahu kat lelaki tu, hak nafkah apa semua ni tak apa, tak payah bagi dekat saya. Yang penting awak sediakan mas kahwin contohnya RM300 ke berapa ke, kalau di Pahang RM2.50. Awak sediakan mas kahwin je. Yang lain tu kira awak duduk saja. Kalau masak lah, makan lah. Oh bagus kalau macam ni tuan-tuan.
Yang ni dipanggil misyar. Nikah yang mana menurunkan hak patut suami tu kena bagi nafkah kat dia. Bulanan ke apa ke, tapi tak. Isteri kata tak apa. Yang penting saya nak kahwin je dan saya nakkan zuriat dan kemudian pada waktu itu awak tolong kehidupan saya ni begini-begini. Saya kerja contohnya. Gitu kan yang dia sebut. Jadi yang tu dipanggil sebagai tanazul. Dan ada tanazul ni konsep dia sangat luas tuan-tuan. Antaranya juga dalam isu persyarikatan tadi tu. Katalah saya keluar modal, mudharabah tadi, saya keluar modal 100%. Katalah contoh 5,000. Yang tadi kepakaran dia. Jadi bila keluar dengan 5,000 tu dengan kepakaran yang dia ada, dia pun buat contohnya store burger ke apa semua, jadi dia punya perniagaan. Saya kata apa kat dia? Saya cuma ambil keuntungan ni 10% saja. Contohnya. Boleh? Tak ada masalah. Dia tak semesti sama kata. Tak semesti kata awak buat 50%, saya 50% bila mana kita ada keuntungan. Tak semestinya. Kalau contoh saya kata saya nak 60% sebab saya yang bagi modal. Dia ambil 40%, dia yang usahakan. Boleh juga. Itu berdasarkan kesepakatan. Tidak jadi masalah. Itu mudharabah. Itu ceritanya apa? Bila satu orang pakar tak ada modal, satu orang ada modal tapi tak pakar, maka boleh bergabung antara dua tu dan syariat membenarkan perkara itu. Itu insya-Allah nanti kita detailkan pada waktu-waktu yang akan datang tuan-tuan. Baik. Kemudian seterusnya kita nak pergi kepada okey, habis jenis-jenis jual beli. Kita nak masuk sikit. Jenis jual beli yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jenis jual beli yang tidak, maksudnya diharamkan oleh syarak. Secara umum kita sebut tuan-tuan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada berapa perkara dalam pelaburan ke, dalam jual beli ke, kalau unsur ni ada, maka pada waktu tu dia terus automatik jadi haram. Terus automatik jadi haram. Pertama sekali, yang mengandungi unsur riba. Itu satu. Yang kedua, yang mengandungi unsur judi. Yang ketiga, yang mengandungi unsur-unsur rasuah. Yang keempat, yang mengandungi unsur-unsur kezaliman. Yang kelima, mengandungi unsur-unsur penipuan. Dan yang keenam, mengandungi unsur-unsur perkara yang haram seperti khinzir, seperti arak, seperti apa-apalah yang melibatkan mudarat dan kesan pada manusia. Saya ulang sekali lagi, yang ada unsur judi, yang ada unsur riba, yang ada unsur kezaliman, yang ada unsur penipuan, dan kemudian ada unsur-unsur daripada perkara yang haram. Dan satu lagi, tinggal tu, yang keenam tu, iaitulah mengandungi unsur-unsur gharar, uncertainty, ketidakpastian apa yang dia dapat dalam jual beli tu. Contoh tadi tuan-tuan, gini, kita nak buat jual beli secara ansuran. Datang sahabat kita daripada Bangladesh, daripada apa semua ni, Pakistan kan, jual kapet contohnya, datang rumah kita. Dia pun tanya, kakak nak berapa? Kakak lah biasanya kan. Ataupun abang nak berapa? Dia tanya. 3 bulan pun boleh, 6 bulan pun boleh, 9 bulan pun boleh, setahun pun boleh. Mana nak pilih? Pilih je. Maksudnya ansuran tu lah. Kita pun kata, tengoklah duit ada ke tak ada. Kalau duit ada nanti saya bayar lebih. Kalau tak, kita wajib untuk tentukan mana yang kita nak. 3 bulan, 3 bulan. 6 bulan, 6 bulan. Kecuali kalau tuan-tuan nak buat full settlement, tu cerita lain lah kan. Nak buat macam dekat bank tu. Jadi kalau kata contohnya kita mula-mula 3 bulan. Lepas 3 bulan tu, masuk bulan kedua kita ada duit lebih, terus bayar. Bila dia datang kat rumah kita minta hutang tu, kita pun bayar lebih. Ni saya bayar habis terus lah, bulan depan tak payah datang dah. Contoh, boleh juga. Tapi untuk penentuan di peringkat awal kita kena tentukan 6 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 9 bulan. Sebab tu kalau kontrak dengan bank tak boleh gitu. Rumah 35 tahun, 35 tahun lah. Tak boleh kata saya tengoklah 30 pun boleh, 35 pun boleh, 20 pun boleh. Tak boleh. Kena tentukan betul-betul. Itu jelas kontrak tu dengan bank lah, perbankan Islam lah. Tapi daripada sudut yang kita panggil sebagai jual beli yang macam rumah-rumah ni, kita kena tentukan kalau buat ansuran tak boleh ikut dan tuan-tuan. Kalau tak termasuk dalam perkara yang gharar, yang dilarang oleh Nabi SAW, yang mana sahabat meriwayatkan naha Rasulullah SAW ani bai'i gharar. Nabi melarang daripada jual beli ketidaktentuan, ketidakpastian pada apa yang kamu akan dapat pada tempoh bila yang kamu akan serahkan barang ataupun berakhir tempoh jual beli. So kena jelas. Itu antara 6 perkara yang kita kena elakkan. Dan yang kecil-kecil tu ada pula yang lain. Baik, apa dia? Ini kita nak bincang satu-satu tuan-tuan, secara ringkas. Pertama sekali, jual beli sperma binatang kerana Nabi SAW mengharamkannya. Sperma binatang, air mani binatang. Mana ada orang buat ni Ustaz? Tak ada lah. Sekejap lagi kita bincang. Ada buat. Banyak orang buat.
Kan, bukan setakat di kandang ke apa ke tempat-tempat yang ternakan haiwan ke apa saja, tapi sebenarnya kadang-kadang dalam kehidupan kita pun kita buat. Baik. Jadi jual beli, iaitulah Nabi SAW sebut dalam hadis sahih daripada riwayat Ibn Umar radhiyallahu anhu, naha Rasulullah SAW ani bai'il hablah. Nabi melarang daripada jual beli sperma binatang ni. Tak boleh dijual beli. Ni nanti kita pecahlah beberapa keadaan. Pertama sekali, jual beli yang macam mana tu? Sebab apa dilarang? Kerana ketidaktentuan apa yang kita akan dapat daripada jual beli tu. Ketidaktentuan. Gharar di situ. Maksudnya ada unsur uncertainty, tak jelas. Bila kita beli ni, ada baka ke, tak ada baka ke, akan ada anak ke, tak ada anak, tak jelas. Jadi tak jelas tu kita dah bayar. Sebab kita jual beli ni, kita nak ada manfaat dan juga akan dapat barang tu sendiri. Itu dipanggil jual beli. Kalau sekadar mendapatkan tak tahu barang kat mana, manfaat kat mana, maka yang tu tak dipanggil jual beli. Maka jual beli kena ada manfaat, kena ada ain, barang tu kita dapat. Manfaat pun boleh dapat, barang pun kita dapat. Itu cerita dia. Baik. Jadi dalam isu konteks semasa sekarang ni, para ulama bincang, kalau jenis-jenis haiwan yang memang sukar, pupus, sukar untuk dielakkan, memang tak ada dah, kita nak pelihara habitat haiwan tu contohnya, maka yang tu ada ruang perbincangan yang besar di kalangan para fuqaha. Sebahagian mengharuskan, sebahagian menyatakan makruh untuk melakukan jual beli yang seperti itu. Baik, itu satu. Yang kedua, bila mana kita nak jadikan hasil daripada binatang tu ialah berkualiti dan lebih cantik lagi. Contohnya melalui jualan itu kita suntik ke dalam kuda jantan ke lembu jantan untuk menghasilkan yang lebih baik, baka yang lebih baik. Yang tu juga sebahagian para ulama menyatakan harus, sebahagian menyatakan makruh. Itu isu yang kedua. Yang ketiga, haiwan tu tak ada manfaat dan kita pula mungkin terdedah kepada perkara-perkara, khususnya pun tak ada dapat pun anak ke baka ke daripada tu. Contoh apa tuan-tuan? Inilah mating yang orang dok buat kucing apa semua ni. Macam mana dia buat ni? Kita ada kucing yang cantik, Garfield ke contohnya. Jadi kawan kita ni ataupun orang-orang tertentu, kita pun iklan dekat Facebook. Siapa yang mana nak ni mating dengan kucing saya ni? Boleh. Harganya 100 untuk seminggu contoh. Ataupun ni kalau tuan-tuan tengok susah.com. Dia ada mudah ada susah. Ni kalau tuan-tuan tengok dalam tu banyak orang iklan. Ni kucing saya baka ni, kucing saya baka ni, seminggu 100, seminggu 200, seminggu 300, seminggu 500 bayar. Anak belum tentu dapat lagi. So kita ada kucing yang betina tu, kita bagilah seminggu. Dia mengawan ke apa semua. Jadi pada waktu itu tuan-tuan, perbincangan di kalangan para fuqaha, kita tak tahu lagi kita dapat ni apa. Duit dah bayar. Maka dalam perbincangannya, kebanyakan para alim ulama berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah, Nabi melarang jual beli yang seperti ini tadi. Maksudnya kita beli satu benda yang kita tak pasti. Dapat anak ke, 2 ekor ke, 3 ekor ke, 4 ekor, 5 ekor, kita tak pasti apa yang kita dapat. Jadi para ulama mengharam. Termasuk perkataan Imam Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak membenarkan jual beli kucing yang seperti tadi itu, melainkan satu syarat saja, kata Imam Nawawi dan juga mazhab Syafi'i. Dia tidak diberi atas dasar jual beli, bagi je macam tu. Kemudian kalau dapat anak kucing ke apa semua, lepas tu nak bagi seekor 2 kepada tuan punya Garfield tadi, yang tu tak ada isu. Sebab dalam hadis tu jelas Nabi SAW sebut, melainkan kamu nak bagi hadiah, mungkin anak dia ke, mungkin susu ke apa, bagi kepada dia contohnya. Kan kalau kambing ke, kalau apalah, kalau melibatkan minuman dan sebagainya, yang tu okey. Tapi kalau saja-saja nak bagi, kita nakkan baka, kita nakkan itu, kita dah bayar 100, 200, 300, tak tahu apa dapat lagi, maka yang tu syarak tidak membenarkan. Bukan dasar riba, bukan dasar judi, bukan dasar apa, gharar, uncertainty, ketidaktentuan, ketidakpastian apa yang kita akan dapat. Ni kena jelas ni tuan-tuan, sebab ramai orang buat ni. Sebab isunya sekarang ni, kita ni bab ibadat mazhab Syafi'i, bab tu mazhab Syafi'i, tapi bab jual beli berterabur, tak apa-apa mazhab kita pakai tak tahu. Mazhab Syafi'i tak membenarkan dalam isu jual beli yang seperti tadi tu. Sebab tu kita kata, kalau nak ikut betul-betul dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam bab muamalat ni complicated. Banyak benda yang dilanggar oleh masyarakat. Sebab saya tak tahulah sebab apa, mungkin kurang kefahaman, mungkin kurang pendedahan ataupun sebagainya, saya tak pasti. Cuma daripada sudut asalnya banyak. Secara teknikal saya tengok dalam pelbagai isu bab jual beli muamalat ni, bukan mazhab Syafi'i tapi bercampur-campur diguna pakai. Yang tu okey pula.
Tapi kalau solat, ni tak mazhab Syafi'i ni dia kata. Ini haji tak mazhab Syafi'i ni dia kata. Tapi bab muamalat habis dia langgar tuan-tuan. Sebab tu kita kena tahulah seberingkah. Kita kena faham sikit tentang isu berkaitan dengan apa yang dibincangkan oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Kemudian seterusnya. Yang kedua. Iaitulah perbincangannya jual beli anak binatang di dalam kandungan ibunya juga dilarang oleh Nabi SAW. Berdasarkan hadis yang sama. Hablah. Nabi melarang jual beli binatang yang masih dalam kandungan ibunya. Kan? Maksudnya lembu ke, baka-baka lembu tertentu ke, kambing ke, kuda tertentu, tahu dah mungkin contohnya apa? Mengandung 3 bulan contohnya. Hamil 3 bulan contohnya. Kita kata saya dah tepah nak beli dah, nak beli awal. Dah bayar duit dah. Dah bayar deposit. Ditakdirkan Allah mati kandungan tu contoh. Ataupun keluar dalam keadaan cacat tak sempurna contohnya. Kita dah bayar duit dah. Maka sebab tu Nabi melarang. Kerana kita tak tahu lagi apa implikasi ataupun risiko yang kita akan dapat setelah betul-betul dinyatakan jelas dia melahirkan anak. Kalau dah lahirkan anak, beli. Itu tak ada masalah lah. Mati ke apa sebab benda tu memang dah ada, dah wujud. Wujud waktu jual beli tu jelas dah. Ni kan benda tak wujud lagi waktu jual beli. Yang ni juga yang para ulama mengharamkan kita pada jual beli yang banyak isu-isu yang kita tak jelas. Pelaburan contohnya, kita nak melabur apa tuan-tuan? Ni satu jenis pelaburan, yang pelaburan ni kita buat dekat Zimbabwe. Itu memang penipu tuan-tuan. Kan? Ini pelaburan kita jumpa dekat Australia, satu tempat gunung emas. Tuan-tuan, kalau gunung emas dia dulu pergi sapu, dia tak ajak orang lain dah. Jadi kita tahu ciri-ciri scammer ni macam-macam. Letak gambar ustaz lah, letak gambar ustazah lah, guna ayat-ayat yang tu, ni nak sign tu bismillah, tahu selawat 3 kali. Kita pun sign bismillah, selawat 3 kali, memang halal lah duit tu untuk dia, bukan untuk kita. Macam-macam taktik hari ni tuan-tuan. Nak ni waktu PKP ni lagilah. Bukan setakat penjual beli online je hidup, scammer, ponzi apa semua hidup belaka tuan-tuan. Sebab mereka pun nak cari duit juga, tapi cara haram lah. Jadi banyak. Itu nanti insya-Allah kita akan sentuh ciri-ciri pelaburan yang halal dan juga bukan termasuk dalam unsur-unsur penipuan. Untung berapa? Jenis apa, platform apa, semua kita akan bincang. Berkaitan dengan platform yang digunakan, mungkin guna blockchain contohnya. Dulu orang duk bincang pasal cryptocurrency, Bitcoin contohnya, Bitkingdom, macam-macam jenis mata wang yang diniagakan ataupun pelaburan dilakukan, guna blockchain lah, guna itulah platform ini. Yang tu bila sampai waktunya kita bincang ni. Ini umum saja tuan-tuan, kita masuk kepada apa sebenarnya yang fiqh nak pada kita. Nakkah benda tu halal, perkara tu benar, dan dia bukan termasuk dalam perkara kita memakan harta yang haram. Baik. Jadi haram lah tadi. Contohnya maksudnya apa? Kita beli tu 100 tu kita buat beli makan. Contoh mating tadi tu, kucing tu, anak kucing tu. Ataupun bengawan tu. Jadi kita dah bayar dah, kita pun ambil duit tu. Kita sebagai pemilik kucing tu sebagai contoh. Maka kena tengok apa hukum dia. Itu baru kita nak kena, baru kita boleh buat. Baik, kemudian seterusnya. Jual beli yang dipanggil sebagai munabazah ataupun al-hasah. Munabazah ataupun al-hasah. Iaitulah penjual menyatakan jika aku membaling batu ini lalu terkena kepada salah seorang maka ia dikira membelinya. Ni zaman dulu lah tuan-tuan, tapi zaman sekarang ni banyak. Antaranya apa? Tikam tertentu kan. Kita beli tu, belilah contohnya bola ke apa semua tu, lepas tu kita baling ke apa, tak kena. Ni funfair dulu begitu banyak tuan-tuan. Ketahuilah sebenarnya funfair adalah tempat judi yang paling banyak sekali. Dulu-dululah, sekarang ni tak ada lah tuan-tuan. Tapi ramai orang duk pergi, beli bola 5 biji. Beli bola 5 biji kemudian baling, satu pun tak kena. Lepas tu pemilik kedai tu yang tempat tikam tu dia kata tak apa, kita ada hadiah istimewa ni, ambil peng ke ataupun apa. Tuan-tuan, peng tu bukan RM2. Peng tu mungkin 50 sennya, kita bayar tadi untuk 5 biji bola mungkin RM3. So kita dah rugi kat situ. Adakah masuk unsur perjudian? Ada masuk unsur perjudian. Itu nanti kita lebih panjang dalam isu bab kaitan judi ni lebih banyak. Dan kita dah lalu sebelum-sebelum ni. Judi dalam Islam lebih banyak lagi tuan-tuan. Ada tempat sekolah, ada tempat surau, ada tempat tentu yang saya jumpa betul-betul buat judi juga tuan-tuan. Bukan judi Land Rover, bukan judi Magnum, bukan judi Sport Toto, Jackpot apa, bukan. Dia ada unsur judi yang lain. Itu nanti insya-Allah kita kena jelaskan sebab ramai kadang-kadang orang tak perasan. Dulu orang selalu buat kenduri kahwin, kenduri apa, teka kacang. Bayar RM1 satu kali teka. Dia rasa tak ada apa-apa sebenarnya. Judi walaupun RM1. Melalui SMS lah, apalah, banyak lagi tuan-tuan. Yang tu antara perkara yang kita nak jual beli, nak melakukan pelaburan, kena jelas apa yang kita buat. Dah masuk waktu ke?
Saya rasa kita berhenti dulu kat sini tuan-tuan. Saya tak berniat untuk panjangkan. Kita ikut SOP. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Jadi cukup sekadar tu, insya-Allah kita sambung pada waktu yang akan datang. Terima kasih atas komitmen tuan-tuan. Moga-moga kita dapat sikitlah perbincangan pada malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.